Ya, Saiful jumpa dengan Najib 2 hari sebelum peristiwa, jumpa dengan pegawai penyiasat polis sehari sebelum peristiwa, ya. Dan berbagai-bagai lagi lah, ya, kisah, ya. Itu poin yang pertama, ya. Yang poin yang kedua ialah menjadi kehairanan ialah bagaimana pihak mahkamah mempertahankan kredibiliti Saiful dengan alasan sekadar, ya, sekadar tak mungkin dia menipu, tak ada sebab dia nak menipu, nak mendatangkan malu ke atas dirinya dan keluarganya. Hujah yang remeh dan lekeh seperti itu, ya, boleh dikemukakan sebagai satu-satunya hujah untuk membuktikan bahawa Saiful adalah seorang saksi yang kredibel, ya. Sedangkan daripada penceritaan dan pengesahan beliau terhadap keseluruhan peristiwa itu yang berlaku, banyak timbul persoalan dan pertikaian. Dia kata dia telah dipaksa, dia dikasari, tetapi tidak ada kesan-kesan yang akan kita, yang biasanya jumpai atas mangsa yang dipaksa, yang dirogol, ya? Seperti mana yang dia dakwa dia dipaksa dan dirogol, ya? Maka bagaimana semata-mata atas alasan tak mungkin seseorang menipu, dirinya menjadi mangsa dirogol ataupun diliwat semata-mata kerana ianya merupakan sesuatu yang akan memalukan dirinya dan keluarganya, ya? Sedangkan saya rasa sejarah, ya, penuh dengan peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Dan bagi orang Islam yang membaca kisah-kisah Nabi-Nabi yang lampau, ya, banyak kisah-kisah, ya, termasuklah yang melibatkan Nabi Yusuf, yang melibatkan Nabi Musa, ya, dan sebagainya, ya. Yang mana dan kisah-kisah Bani Israel yang juga di dalam Old Testament dan sebagainya, bagaimana nabi-nabi sendiri telah difitnah dengan wanita-wanita yang mendakwa bahawa mereka adalah merupakan mangsa rogol dan sebagainya oleh pemimpin-pemimpin agama ini, ya. Lalu ini untuk sebuah mahkamah dan hakim yang arif untuk mengeluarkan hujah yang sedemikian rupa, saya rasa ianya merupakan satu penghinaan terhadap mahkamah itu sendiri, ya. Sedangkan kisah yang dikemukakan oleh Saiful itu, dia kata dia dirogol dan dikasari, tetapi dia bawa KY Jelly. Dia kata dia dirogol dan dikasari, tapi dia sendiri duduk minum teh dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas peristiwa itu. Esoknya pula datang juga lagi, dan dia kata dia bawa KY Jelly itu oleh kerana pengalaman yang lepas, yang sebelum ini begitu sakit, maka kali ini dia bawa KY Jelly. Lalu macam mana mahkamah boleh terima hujah-hujah yang seperti itu, ya? Dan ini minta maaf lah, I'm not trying to be rude ataupun trying to be tapi lewd, tapi inilah penghujahan yang tak boleh diterima akal, ya? Dan dipertahankan hanya atas alasan tak mungkin dia menipu kerana ianya mendatangkan malu kepada dirinya dan keluarganya. Sedangkan dia berjalan dengan penuh bangga, ya, dan sentiasa bersedia untuk bertemu dengan wartawan dan menceritakannya dengan penuh kerelaan hati, ya, bukan sebagai seorang yang telah tercedera maruah dan kehormatan diri dan sebagainya. Inilah benda-benda yang begitu
kata orang yang bukan terlibat dalam undang-undang pun dapati bahawa ianya membingungkan lah ya. Tapi dalam soal ini ada satu benda je lah yang saya nak highlight lah ya. Kadang-kadang ada orang yang keliru dan benda ni memang diguna pakai oleh cyber trooper UMNO Barisan Nasional ya, iaitu mereka mengatakan bahawa hujah yang dikemukakan oleh pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim, hujah pembelaan ya, mereka ialah bahawa ianya merupakan tindakan ataupun perkara yang dilakukan secara konsensual ya. Sebenarnya itu bukan hujah pembelaan ya. Ianya hanya dikemukakan sebagai hujah untuk membuktikan bahawa Saiful menipu ya? Bahawa bila dikatakan bahawa dia sendiri bawa KY Jelly dan sebagainya, bukan nak katakan bahawa peristiwa itu berlaku, tetapi itu menunjukkan bahawa dia menipu, bahawa dia dipaksa dan dia dirogol, dan berarti bahawa bila dia menipu tentang persoalan itu, maka keseluruhan kisahnya adalah tidak benar ya? Pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan mengatakan bahawa ianya konsensual sebagai hujah balas ya? Tetapi mengatakan bahawa hujah ataupun dakwaan bahawa Saiful dirogol adalah palsu. Maka apabila itu adalah palsu, keseluruhan kisah yang dibawa oleh Saiful itu adalah palsu, dan kredibiliti Saiful sebagai saksi perlu ditolak awal-awal lagi ya. Hakim menyebutkan, ketua hakim menyebutkan tentang soal reasonable doubt. Saya rasa dengan dua isu yang seperti ini pun dah cukup dah untuk menimbulkan reasonable doubt ya? Bahawa kemungkinan adanya political conspiracy, bahawa begitu banyak percanggahan dalam cerita yang dibawa oleh Saiful dan sebagainya, kerana ini merupakan satu tuduhan yang begitu penting, yang begitu besar ya? Satu jenayah dan kesalahan yang begitu begitu dahsyat dan jahat ya? Yang mana tidak boleh ada keraguan bila menjatuhkan hukuman ya? Tetapi walaupun semua ini telah ditimbulkan, keputusan yang dibuat adalah memang telah berlaku oleh kerana DNA itu ada dalam dubur Saiful, sedangkan DNA itu boleh dimasukkan dengan bermacam-macam cara ya? Tapi dia dah buat keputusan, ianya berlaku, maka segala-gala yang lain adalah dilihat dari sudut yang nak bawa kesimpulan bahawa Anwar bersalah ya? So segala tentang soal pencemaran bukti, tak simpan ikut prosedur dan sebagainya ya, dalam kes yang biasa lah ya, dalam kes yang biasa lah bagi saya, yang mana yang saya ikuti lah ya, bila ada pencemaran bukti tak ikut prosedur, simpan tak ikut prosedur, terus buang ya. Tapi ini boleh terus diguna pakai dengan bermacam-macam alasan ya. Lalu inilah yang menyebabkan saya rasa mereka yang mengikuti kes dan perbicaraan ini merasakan cukup kecewa. Kecewa bukan kerana Anwar akan masuk penjara 5 tahun, itu soal. Yang kedua, kecewa oleh kerana kebebasan institusi kehakiman tetap di tahap yang lama ya? Dan tidak ada kesanggupan dan keberanian untuk bertindak mempertahankan keadilan dan